Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dalam PDPC secara online bagi mata pelajaran Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Pada kali ini, saya akan kongsikan tentang hukum tajwid. Hari ini saya akan terangkan bentuk soalan contoh. Sekiranya soalan tu dia minta contoh hukum tajwid. Bersama-sama ini juga saya sertakan analisa soalan tajwid daripada tahun 2006 sehingga tahun 2019. Okey, jom kita tengok. Baik, fokus saya ialah kepada tulisan yang berwarna merah ya. Bentuk soalan contoh. Kita dapati daripada tahun 2006 sehingga tahun 2019, hampir setiap tahun bentuk soalan contoh ini keluar, kecuali pada tahun 2012. Dan di sebelah sini ialah hukum tajwid yang biasa keluar ya. Yang ini untuk hukum tajwid nun sakinah dan tanwin. Baik, yang ini ialah hukum min sakinah. Yang ini wajibul gunnah. Ini ialah hukum alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah, qalqalah. Dan ini ialah hukum bagi mat ya. Baik, berdasarkan analisa ini, kita kena tahu bagaimana kita nak jawab bentuk soalan sekiranya dia minta contoh. Baik, di sini kita tengok macam mana cara menjawab yang betul untuk soalan contoh. Pertama sekali, pelajar-pelajar hendaklah menjawab berdasarkan kepada ayat kefahaman soalan. Memandangkan soalan tajwid ini kedudukannya ialah pada soalan nombor 1 dan soalan nombor 2 bahagian pengajian Al-Quran. Jadi, jawapan mestilah diambil daripada ayat kefahaman yang dibekalkan. Dan yang kedua, ini yang pertama ya. Yang kedua, fokusnya mestilah gariskan pada fokus hukum. Setiap contoh yang didatangkan hendaklah digariskan pada fokus hukum yang dikehendak. Seterusnya yang ketiga, tulis jawapan ikut kehendak soalan. Apa yang dia minta? Kalau dia minta mat asli, maka kita kena beri mat asli. Kalau dia minta maksilah, kita kena beri maksilah. Jangan bagi yang lain. Dan yang keempat, tulis contoh dengan betul. Maknanya pastikan kita tidak tersilap ketika menulis hukum tajwid itu. Dan kita hendaklah menulis jawapan mengikut bentuk soalan. Sekiranya bentuk soalan tu dia guna A, B, C, D, kita kena ikut A, B, C, D. 1, 2, 3, 4, kita kena ikut 1, 2, 3, 4. Kalau alif ba ta, maka kita kena ikut alif ba ta sa ya. Baik, seterusnya anak-anak hendaklah berhati-hati ya dengan beberapa hukum tajwid yang kita takut kehilangan markah di situ ya. Yang pertama ialah mat silah dan yang kedua ialah mat jaiz munfasil. Untuk yang ni mesti tulis 2 kalimah ya. Kalau macam
dalam contoh nun sakinah, min sakinah pun dia ada yang 2 kalimah juga kan, tapi yang tu biasa tak berlaku, jaranglah berlaku kesilapan anak-anak kita buatnya. Tapi maksilah ni saya dapati adalah juga daripada kalangan anak-anak murid saya yang dia confuse agaknya kan. Jadi kena berhati-hatilah untuk maksilah ni, mesti hak dhamir tu bertemu dengan apa. Dan mat jaiz munfasil pun begitu, dia mesti 2 kalimah ni. Huruf mat bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Baik, bersama-sama ini juga saya sertakan contoh soalan hukum tajwid ni. Contoh sebenar soalan hukum tajwid. Untuk bentuk contoh ni. Okay, ini ialah soalan tahun 2010. Jawapan mesti diambil daripada ayat yang ini sahaja. Tak boleh yang lain. Okey, kita gariskan pada fokus hukum tajwid Indonesia. Okey, ini ialah bentuk yang kita kena ikut. Okey, pernah keluar juga bentuk soalan contoh ini pada tahun 2013. Sama juga, mesti ambil daripada ayat di atas. Ikut bentuk soalan dan gariskan pada fokus jawapan. Pernah keluar juga pada tahun 2014. Sama juga caranya. Dan bersama-sama ini saya sertakan soalan latihan pengukuhan 1 dan soalan latihan pengukuhan 2. Ini sahaja perkongsian saya pada kali ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada anak-anak semua, dan saya doakan mudah-mudahan anak-anak beroleh kecemerlangan.